Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asif Riyadi. Okey, video kali ni saya nak kongsikan berkenaan dengan debt consolidation. Maksudnya kita kumpulkan satu hutang tu satu tempat, lepas tu kita bayar satu hutang saja. Video kali ni saya nak kongsikan berkenaan dengan debt consolidation. Maksudnya kita kumpulkan satu hutang tu satu tempat, lepas tu kita bayar satu hutang saja. Katakanlah kita ada banyak hutang, ada 5-6 hutang, kita kumpulkan satu tempat, kita settlekan. Okey, biasanya hutang-hutang yang kita boleh buat debt consolidation ni adalah hutang-hutang yang kecil-kecil lah. Contoh ada personal loan, ada hutang credit card dan interest dia tinggi. So kalau hutang rumah ni normally saya tak recommend untuk debt consolidation kecuali rumah tu mungkin you dapat better offer kan, you buat refinance. Refinance okey, tapi kalau macam hutang yang kecil-kecil ni bagus buat debt consolidation lah. Sebagai contoh, anda ada hutang credit card sekeping 5,000, ada sekeping lagi 3,000, ada sekeping lagi mungkin 2,000, lepas tu ada personal loan lagi 10,000 ke 20,000, 30,000. Jadi anda pergi ke satu bank, katakanlah total hutang tu semua ada 50,000. Jadi bila 50,000 anda kalau nak bayar sana sikit mungkin susah nak monitor semua everything kan. Jadi lagipun interest tinggi macam credit card, interest 18%. Jadi anda pergi buat personal loan 50,000, anda bayar semua settle loan kecil-kecil tu, so anda serve satu hutang saja 50,000. So ada persoalan, kalau hutang PTPTN adakah boleh buat consolidation? Bergantung kan. Kalau anda memang senang nak manage, anda boleh settlekan hutang PTPTN teruslah buat debt consolidation. Tapi kena ingat, kadang-kadang interest daripada PTPTN lebih rendah daripada interest personal loan. So buat apa you nak ambil hutang yang lebih tinggi interest untuk bayar hutang yang rendah interest? Jadi kalau personal loan, kalau PTPTN tu loan interest dah rendah, so biarkan je lah kan, biar je, maknanya bayar macam biasa je kan. Katakanlah sebulan 1,500, bayar 1,500 je, jangan kacau. So ni interest lain ni atau bank loan lain ni, contoh macam personal loan, credit card yang amount ni besar-besar. Bila amount besar-besar ni dan amount besar dan interest tinggi ni, dia menyebabkan you punya duit cepat macam hilang tau. Hilang sebab apa? Hilang duit sebab bayar kat bank. So bank lah yang untung kan, sebab interest tu adalah keuntungan bank. Lagi tinggi interest, lagi tinggilah untung bank. Sebab tu lagi senang you nak dapat duit, nak pinjam duit, lagi tinggi dia punya interest. Sebagai contoh, hutang kredit card. Kredit card senang nak buat loan. Maknanya kita swipe je ataupun kita cucuk duit je dari kredit card, terus dapat duit. Tapi rate interest dia sangat tinggi. Kalau personal loan mungkin susah sikit. Sebab apa? Nak kena ada proses lah, cek sitos sikris lah semua. Lepas tu loan rumah lagi susah. Loan rumah lagi susah sebab apa? Nak kena income tax statement lah, nak kena slip gaji lah, semua everything, nak kena buat apa, nak kena ada SNP lah kan, sale and purchase agreement. Jadi lagi susah loan tu nak dibuat, lagi rendah interest. Tapi lagi mudah loan tu dibuat, maknanya lagi senang kita nak dapat duit daripada bank, lagi tinggi interest bank kenakan kat kita. Jadi anda kena faham lah. Cuma bila dah buat loan consolidation ni, debt consolidation ni, apa dia punya benefit? Pertama, benefit dia mudah lah sebab you serve satu loan je. Kedua, kita panggil, kalau katakanlah loan yang baru tu interest dia lebih rendah, jadi dia jimat daripada segi interest. Kita panggil penjimatan interest lah. Ketiga, senang nak monitor kan. Keempat, mudah untuk kita buat snowball. Maksudnya kita attack satu hutang aja kan, bukan banyak hutang. Jadi ada 4 lah kan. Ada 4. Pertama, jimat dari segi interest kalau interest tu lebih rendah. Kedua, mudah nak urus sebab satu hutang je. Ketiga, mudah nak monitor sebab ada satu hutang je. Dan keempat, mudah untuk buat snowball. Snowball maknanya kita nak settle hutang dengan cepat sebab kita hanya attack satu hutang sahaja. Jadi kita tambah income extra, kita tambah bayaran tiap bulan tu kan, instead of katakanlah bayar sebulan 500, kita bayar sebulan 1,000. Jadi kalau tempoh hutang tu katakanlah 5 tahun, dalam masa 2 tahun setengah kita dah settle. Sebab apa? Sebab kita bayar double. Okey, tapi ada syarat-syarat ni bila you nak buat debt consolidation ni. Pertama, you kena disiplin. Disiplin dari segi macam mana? Dari segi bayar. So bayar tu janganlah kejap bayar, kejap tak bayar. Tak boleh. Memang kena bayar konsisten, jangan miss. Dan kalau boleh bayar extra pun tak apa. Kedua, jangan buat loan baru untuk buat debt consolidation tu lebih daripada baki loan yang dah ada.
Saya nampak banyak mistake orang buat debt consolidation ni. Bila dia apply loan bank, so officer tu kata, oh cik, cik punya hutang semua baki ada 50,000, tapi cik layak untuk buat 80,000. Alang-alang cik nak buat loan kan, apa kata cik ambil maksimum 80,000. So 30,000 tu cik boleh invest, cik boleh beli apa-apa yang patut, cik beli upgrade rumah lah, beli tukar macam-macam lah. Kat situ mistake dia. Orang bank memanglah dia nak suruh you ambil loan tinggi sebab KPI dia. Satu lagi untung dia kan, sebab lagi banyak dia you buat loan, lagi tinggi interest bank, lagi tinggi jumlah interest tu lah. Katalah interest dia sama, contohlah 4% juga, tapi 4% daripada 50,000 dengan 4% daripada 80,000, jauh beza tu. Jadi keuntungan bank. Jadi kita ni pula, kalau tak ada purpose, kita jenis main-main, ush, dapat duit lebih ni, on lah beli lagi kan, 30,000 aku boleh upgrade kereta, tukar sport rim, beli handphone baru. Kat situ lah mistake. Sebenarnya kita nak buat consolidation ni sebenarnya nak bebas hutang, tapi bila pergi bank racun pula, suruh ambil loan tinggi, dah dia tambah pula loan 30,000, tak nak pakai 50,000, bank bagi 80,000, ambil lagi extra 30,000. So bila nak ambil hutang? Jadi kat sini sebenarnya ramai orang buat mistake. Sabar, sebab bila you salah konsep, menyebabkan you sebenarnya makin bebas hutang, makin banyak hutang. Kat situ pantang dia. So nombor 3, jangan tambah komitmen. Bila kita dah usaha untuk kurangkan hutang, jangan tambah new komitmen yang berhutang. Contoh kita dah hutang kan, hutang nak habis, hutang nak habis tukar kereta lah, tukar kereta baru, dan tambah hutang lagi. Lepas tu dah nak habis hutang kan, lepas tu tiba-tiba tengok nak ada boleh buat refinance, tambah hutang lagi, buat refinance atau tambah hutang untuk buat renovation. Jadi setiap masanya hutang kita takkan habis. Jadi kena disiplin kat situ. Contoh, kalau katalah kita dah habis bayar dan kita boleh pakai lagi, cuma just maintain saja. Buat apa nak pakai kereta baru? Biarlah orang lain nak pakai kereta baru ke, lantak dia orang lah, sebab bukan hutang dia orang, hutang kita. Kita yang manage hutang kita. Okey. Last sekali, kena usaha untuk tambah income. Sebab kita ni kadang-kadang kita nak cepat habis bayar hutang. Kita ni nak ada komitmen banyak, kita nak buat macam-macam, tapi income kita stuck dekat situ. Bila kita stuck, kena fikirlah. Allah bagi otak kita untuk fikir, Allah bagi kita tenaga, idea, semualah, sumber-sumber yang ada ni untuk kita berusaha untuk tambah kita punya income. Dan pula dunia sekarang, dunia internet ni dengan dunia online semua everything kan, you jual apa online semua orang beli, you boleh buat macam-macam lah kan. You boleh buat services, you boleh buat jual barang, you boleh jadi dropship. Saya ada buat satu video, ada 7 jenis part time job ataupun peluang untuk ditambah income. Anda boleh follow, cari dekat channel saya 7 step ataupun 7 idea untuk tambah income. Jadi banyak sebenarnya idea yang anda boleh dapatkan untuk tambah income. So itu saja kan untuk kali ini. Jangan lupa subscribe saya punya video ni. Saya akan kongsikan lebih banyak lagi tips-tips untuk bebas hutang. Anda kena ingat, nikmatnya hidup kita ni apabila kita tidur tanpa hutang. So kita lebih berselera, nyenyak tidur, lebih berselera untuk makan, hidup dengan lebih happy tanpa hutang. So itu saja daripada saya. InsyaAllah kalau ada apa-apa lagi tips-tips yang kewangan yang saya boleh kongsikan, saya akan kongsikan. Jangan lupa follow saya punya Facebook Aziz Riyadi. Jangan lupa subscribe dan komen kalau ada soalan, dan juga share video ni pada kawan-kawan yang ada masalah kewangan atau hutang yang buntu macam nak buat. So saya boleh bantu untuk bagi advice. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.